Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuhul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah ma syaa Allah. Maka min ni'matin faminallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ni. Hari ni kita dapat berita pasal PKP sebelum masuk ni lah. Bila kita dengar apa-apa berita yang macam ni, yang kita rasa macam tak kena, mungkin tak sesuai dengan hati kita. Nombor satu sekali kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan nak kata apa? Kita nak komplain. Kita rasa kita tak puas hati. Tadi dalam waktu Perdana Menteri tengah buat ucapan ni, saya saja duduk tengok komen-komen kat bawah tu. Tak kurang orang-orang yang memaki hamun waktu tu. Ini bukan Islam tak ajak macam tu, tuan-tuan. Islam tak ajak kita macam tu. Apa yang berlaku dalam hidup kita ni, tuan-tuan, Allah telah susun macam itulah keadaan. Cuma waktu bila jadi macam-macam benda-benda macam ni, kita kurangkan daripada kita tunjuk kat orang, lebihkan bila tunjuk kat kita. Mungkin apa yang duk jadi kat kita ni tu bukan pasal orang, tapi mungkin pasal kita. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak Allah nak sekat tempat kita ni? Orang kata COVID-19 ni seluruh dunia, takkan pasal kita kot. Silap-silap pasal abang hari tu yang pergi pakai kain telekung kat Kaabah tu. Kan tak pasal. Sallallahu alaihi wasallam. Kan daripada kita duk tunjuk kat orang, mungkin cerita betul-betul Allah marah atau marah kat kita. Dan kalau dia jadi seluruh dunia pun, boleh tak bagi Allah nak sekat benda tu tak masuk ke tempat kita? Boleh saja. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin kita ni yang jenis main masjid, yang jenis berketayak atas kepala, yang jenis duk ulang masjid, tapi duk masih buat maksiat lagi. Mungkin tu yang Allah marah sangat. Dalam ramai-ramai bukan pasal orang, mungkin pasal kita yang Allah marah sangat. Dan benda tu duk meribak pasal Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, selagi kita duk tengok orang selagi tu, kita tak muhasabah diri kita. Selagi kita duk tengok orang salah, orang tu punya pasal, orang ni punya pasal, orang tu punya punca, orang ni punya punca, selagi tu kita tak menilai kelemahan dan kesilapan diri kita.
Kalaulah setiap orang muhasabah diri dalam waktu ni, semua orang Islam muhasabah diri. Nah, kalau setiap orang Islam, apa yang jadi ni waktu ni, dia muhasabah diri dia. Setiap orang, maka tuan-tuan boleh bayang setiap orang akan bertaubat dan beristighfar daripada dosa dia. Dan Allah sebut salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Nuh ayat 10, Allah cerita tentang apa? Tentang istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah sebut, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan di sisi Tuhan kamu, beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Maka sungguh salli ala sayyidina Muhammad, dia Maha Pengampun. Salli ala sayyidina Muhammad, dia Maha Pengampun. Dan Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat daripada langit kepada kamu. Dia akan memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu dan mengadakan kebun-kebun untuk kamu dan mengadakan sungai-sungai untuk kamu. Tuan-tuan, waktu orang pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri, mengadu dekat Imam Hasan Al-Basri. Seorang mai dia kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ni kahwin tak dapat anak. Apa yang saya boleh buat? Imam Hasan Al-Basri kata apa? Istighfar. Seorang lagi mai, dia kata apa? Tempat kami ni kemarau, hujan tak turun. Apa kami boleh buat? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar, kata dia. Sallallahu alaihi wasallam. Mai pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang lagi, ni kami ni ada kebun tapi tak apa subur. Apa kami buat? Istighfar. Lalu kata salah seorang daripada mereka kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, orang ni mai pun suruh istighfar, orang ni mai suruh istighfar, orang ni suruh istighfar. Padahal masalahnya berbeza-beza. Dia kata, bukan aku kata, Allah kata. Allah kata layak ni. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa istighfar, hujan turun. Siapa istighfar, Allah bagi zuriat keturunan, Allah bagi harta benda yang melimpah ruah. Siapa istighfar, Allah bagi tanah kebun, sungai-sungai. Tentang mana kaitan istighfar dengan turun hujan? Tentang mana istighfar hilang kemarau? Tentang mana istighfar? Bila kita bertaubat atas dosa-dosa kita, Allah bagi ganjaran kat kita. Yang duk halang, kata Nabi SAW, perkara yang menghalang rezeki seorang lelaki ialah disebabkan oleh dosa-dosa dia. Sebab tu bila seorang tanya Rasulullah, ayyud du'a afdal, doa apa yang paling afdal sekali? Apa kata Nabi SAW? Al-afu wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Doa yang paling afdal sekali kamu nak minta apa, nak minta jauh pada wabak ke, nak minta selamat ke, nak minta apa ke, nombor satu sekali, minta ampun kepada Allah. Yang tu nombor satu sekali. Yang doa yang paling afdal sekali minta ampun. Sampai kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang ulama dia kata, kalaulah kamu tak punya masa untuk berdoa dengan doa yang banyak, sedangkan kamu punya keinginan yang banyak untuk kamu pohon di sisi Allah, tapi masa kamu sedikit sahaja, maka memadai kamu penuhkan doa kamu itu dengan beristighfar. Sebab dengan istighfarlah yang akan mengurniakan apa ni semua yang kamu kehendaki. Tentang Allahumma salli ala sayyidina Al-Hafiz Ibnu Kathir ketika komen ayat dia kata apa? Jika kamu bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dan mentaatinya, nescaya Allah akan memperbanyakkan rezeki kamu, menurunkan air hujan yang penuh keberkatan daripada langit, memberikan keberkatan daripada tanah kamu, menumbuhkan tanam-tanaman, memperbanyakkan air susu ternak kamu, menguatkan kamu dengan harta dan anak-anak. Maksudnya Allah akan memberikan kamu kekayaan dan anak-anak, menumbuhkan berbagai-bagai buah-buahan bagi kamu dengan air sungai yang mengalir di sela-selanya. Ini menunjukkan bahawa banyaknya faedah beristighfar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, waktu ada ulama kata apa? Mungkin apa yang jadi sekarang ni sebab kita dah jarang beristighfar. Mungkin apa yang jadi sekarang ni kerana kita jarang istighfar. Mula sekarang ini kita perbanyakkan lagi istighfar. Mungkin apa yang kita alami ketika ini adalah teguran daripada Allah.
kerana banyak lalainya, banyak dosanya, tapi jarang minta ampun kepadanya. Lihat kan? Saya ulang balik perkataan ulama ni. Mungkin kita jarang beristighfar. Mulai sekarang ini, perbanyakkan lagi istighfar. Mungkin apa yang kita lalui ketika ini adalah teguran daripada Allah kerana kita banyak lalainya, banyak dosanya, tapi jarang mohon ampun kepadanya. Nah, salih alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah salih alaihi Muhammad, tuan-tuan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita kena daripada kita duduk tunding jari sana, tunding jari sini. Muhasabah dirilah. Muhasabah diri. Tuan-tuan, salah satu kekuatan kita ni ialah istighfar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ni umat ni ada dua jaminan keamanan. Dulu umat ni ada dua jaminan keamanan, iaitu Rasulullah dan istighfar. Jaminan keamanan yang pertama dah tak ada lagi dah. Itu Rasulullah SAW dah wafat. Tinggal satu lagi jaminan keamanan kita, iaitu istighfar. Saya nak minta sepanjang ni yang tuan-tuan yang duduk kat depan saya ni, tuan-tuan yang menyaksikan secara langsung ni, saya nak minta satu benda, mula hari ni kita perbanyak istighfar. Dengan apa yang duk jadi ni, kita cuba istighfar. Sehari 100 kali. Paling kurang sehari 100 kali. Ni janji-janji Nabi SAW, kelebihan-kelebihan istighfar. Janji Allah dalam Quran tentang kelebihan istighfar. Selagi kita duduk dalam COVID-19 ni, selagi itu setiap hari tolong istighfar 100 kali. Paling kurang 100 kali. Kebaikannya bukan sekadar untuk kita. Mudah-mudahan Allah limpah barakah pada seluruh alam ni disebabkan istighfar kita, insyaAllah. Itu mukadimah. Tajuk kita, tuan-tuan, ni saya menggunakan buku saya ni. Buku Fathur Rahman nama dia. Doa dalam Quran yang saya susun. Dia dalam Quran ni ada lebih kurang 60 doa. Lebih kurang 60 doa. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, ada dua jilid saya buat. Yang ni 30 doa. Dan lagi satu, ada 30 doa lagi, insyaAllah, yang sedang saya susun. Dan saya target insyaAllah dalam bulan 1 ni. Dalam tahun 2021 ni, kita akan keluarkan buku tu, insyaAllah. Baik, saya memandangkan kita tak guna kitab dekat sini lah. Jadi saya petik salah satu daripada doa yang ada dalam Quran. Doa ni, tuan-tuan, doa dia panggil doa yang dipanjatkan oleh Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Siapakah Ashabul A'raf ni? Dia panggil penduduk Al-A'raf. Baik. Doa ni tercatat dalam surah Al-A'raf ayat 47. Doa dia berbunyi, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Siapa yang panjat doa ni? Adakah doa ni betul-betul akan disebutkan? Ya. Siapa akan panjatkan doa ni? Nama dia Ashabul A'raf. Dah sebut dah doa ni? Belum lagi. Allah dah iklan dah cerita dah tentang doa ni akan disebutkan nanti. Siapa yang cerita? Allah cerita. Allah cerita kat mana? Dalam Quran. Bila sebut benda dalam Quran, wajib percaya. Wajib percaya. Betul ke? Siapa nak sebut ni? Ramai-ramai siapa? Adalah salah seorang daripada mereka yang akan baca doa ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Jangan engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Kisah dan tafsiran. Tuan-tuan yang ada buku saya ni, buka muka surat 113. Doa dalam Quran, kisah dan tafsiran. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa ini dipanjatkan oleh orang-orang yang kedudukan pahalanya dan dosanya seimbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa dengan pahala sama banyak. Boleh jadi tak kita pergi depan Allah dosa dengan pahala sama banyak?
Tuan-tuan, tak apa. Cuba kita muhasabah balik tengok. Salih ala Sayyidina Muhammad. Cuba kita pejam mata tengok. Daripada kita balik hari tu sampai lah ni umur berapa? Start balik hari tu, amalan kebaikan banyak mana yang kita duk buat? Start bila yang betul-betul kita duk main masjid, kita duk tambah ibadat kita ni? Start bila? Umur 40 tahun baru belajar main masjid. Ada daripada kita awal sikit umur 30 tahun. Tapi daripada kita balik umur 11 tahun dulu sampai umur kita 30 tahun, apa kita duk buat? Kita tak semayang, tuan-tuan. Benda paling besar kita tinggal, nama semayang, kita tak buat. Berapa tahun kita tak semayang? Kita semayang, kadang-kadang kita semayang. Banyak waktu kita tak semayang. Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, dalam keadaan tu subhanallah, puasa-puasa kita macam mana? Tak payah cerita benda sunat. Yang wajib pun kita tinggal dulu ni. Dosa maksiat pula macam mana? Tuan-tuan, dahlah benda wajib kita tak buat. Dosa maksiat pula kita buat ke atas. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mai ke muncak umur 18, umur 19, dah cerdik reti sikit, dah mula ada markah, dah mula ada aci, ada awek. Tuan-tuan, naik motor sama-sama pi sana pi sini. Apa kita buat waktu tu? Allah saja yang tahu. Kita yang tahu apa kita buat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Sampai umur berapa? Tuan-tuan boleh bayang daripada umur 11 sampai umur kita 30 tahun kita tenggelam dalam maksiat. Kalau ada gerah macam ni, yang baik tu gaya nak naik sikit, turun bawah maksiat. Gaya nak naik sikit baik tu, turun bawah maksiat. Gaya nak naik sikit, turun. Ada dekat kita buat dosa besar, turun menjunam, macam tu. Tuan-tuan, mai umur 30 baru belajar main masjid. Waktu kita main masjid, kita baru belajar nak buat amalan sunat, nak jaga yang fardu, nak buat amalan sunat. Tu pun tergelincang tak habis-habis. Kan, salih alaihi Muhammad. Nak tampung lagu mana dulu? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tuan-tuan, 20 tahun tenggelam dalam maksiat. Ni baru duk belajar nak buat baik ni, baru 4 tahun, baru 5 tahun. Macam mana nak tampung tu? Tuan-tuan, walaupun subhanallah, Allah bagi kebaikan dekat umat Nabi Muhammad SAW apa? Buat satu baik, Allah kira 10 kali ganda. Tang tu kelebihan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan di antara rahmat yang Allah bagi dekat Nabi SAW, rahmat kepada umat dia apa? Kebaikan yang dibuat Allah ganda sampai 10 kali ganda. Bahkan lebih daripada tu. Dosa dan maksiat Allah kira satu je. Buat jahat Allah kira satu. Buat baik Allah kira 10. Allah kira bahkan ada sampai 700 kali ganda pahala sedekah. Tuan-tuan, Allah SWT. Yang ni yang kod boleh tampung balik. Tapi subhanallah, tuan-tuan, nak bagi jadi amalan, jadi pahala, kena ikhlas. Amalan, pi bawa amalan saja, tapi ada riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Mayang ada, pahala tak ada pula dah. Betul Allah nak bagi 10 kali ganda. Betul Allah nak bagi sampai 100, 700 kali ganda. Tapi ada tak orang pi depan Allah, ada puasa tapi tak ada pahala? Ada? Ada tak pi bagi sedekah, habis seluruh harta dia sedekah fisabilillah? Biar Allah kata apa? Malaikat seret wajahnya lempak dalam neraka. Ada? Tuan-tuan, salih alaihi pasal apa? Riak. Tu yang kita takut kan? Berasa macam ada, tapi tengok-tengok tak ada. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh jadi pi depan Allah duk berasa macam confident lah, insya-Allah kot, insya-Allah kot. Tengok-tengok sama banyak, sikit pun tak lari. Pedor ni, pedor lah, buatlah ibadat, pedor lah. Dan bayangkan.
daripada subuh tadi sampai maghrib. Subuh tadi sampai maghrib. Berapa sembahyang tuan-tuan dah buat? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Daripada 4 sembahyang yang kita buat ni setakat hari ni, tuan-tuan rasa dalam 4 ni yang mana betul-betul Allah terima? Tuan cuba muhasabah ya. Sembahyang subuh tadi, tuan-tuan confident sangat tak main subuh tadi Allah terima? Allahu Akbar, dengan lalainya, dengan tak khusyuknya. Dengan apa kita baca pun tunggang langgang tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu? Zuhur tadi macam mana? Perfect dah sembahyang ni. Rasa macam perfect 100% Allah terima. Gaya macam Allah terima. Lepas sembahyang senyum, relax je. Nabi SAW suruh istighfar ke lepas sembahyang? Pasal apa suruh istighfar lepas sembahyang? Pasal tahu sembahyang kita tak elok. Cacat. Istighfar pun sambil tengok handphone je. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha. Tu okey ke? Ada SAW naik motor belum belah api. Kan? Perbuatan tu menunjukkan yang dia highly confident amal dia Allah terima. Apa Ibnu Qayyim kata? Tanda Allah masukkan bahagia dalam hati seorang ni ialah makin bertambah amalnya, makin bertambah takut dan berhati-hati. Lagi banyak amal, lagi takut Allah tak terima amal. Lagi banyak amal, lagi takut Allah tak terima amal. Disebabkan takut tu, dia berhati-hati. Aku sembahyang tadi ni macam mana? Bacaan aku ni macam mana? Khusyuk aku ni macam mana? Persediaan aku nak sembahyang ni macam mana? Allah terima tak? Allah terima? Ada riak tak? Ada ujub tak? Ada sum'ah tak? Aku ni ada takabur tak? Oh tuan-tuan, salih asyamat. Tapi kita tak tahu. Dor azak ni macam mana? Ada sedekah ni. Bagi sedekah. Sedekah kita tu macam mana? Berkira-kira tak dengan sedekah? Berapa aku bagi tadi tak? Nak cerita ke orang nak sedekah kita. Tuan-tuan sendiri tahulah. Daripada rate, kalau tuan-tuan boleh rate 10 maksimum mark tu, markah penuh tu, agak-agak amalan tuan-tuan buat daripada subuh tadi sampai maghrib ni, tuan-tuan nak bagi berapa mark kat diri kita ni? 10 per 10? 5 per 10? 3 per 10? Tak, 0 per 10 apa? Tak tahu kan? Ini yang kita takut ni. Salih alaihi Muhammad. Pipi depan Allah, asal macam ada amal tapi tak ada. Kosong, penat saja. Macam debu yang ditiup angin. Allah tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang kita risau. Tuan-tuan, kalau dapat Ashabul Araf, pahala banyak, dosa pun banyak. Sama banyak. Tak tinggi, tak rendah. Dosa 10, pahala 10. Ngam-ngam, cukup-cukup ya. Tuan-tuan, lalu mereka ni diletakkan dekat mana? Mereka ni ditempatkan di tembok tinggi yang memisahkan di antara syurga dengan neraka. Syurga belah ni, neraka belah ni, tembok yang dipemisah antara dua tu, tembok tu nama Al-A'raf. Ni mengaji malam ni. Kita pun ada negara tak pernah dengar pun. Surah Al-A'raf tahu? Malam ni tahu. Ulama-ulama mufassirin menyebutkan bahawa Al-A'raf itu ialah satu tembok yang duduk di antara syurga dengan neraka. Luas mana tembok tu tak tahu, tapi ramai orang boleh duduk atas tu. Orang yang duduk atas tu dia panggil penduduk Al-A'raf. Ashabul A'raf. Berapa lama nak pergi transit kat situ? Tak tahu. Mungkin lebih lama daripada hidup di dunia. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi, tembok ini mereka akan ditempatkan di tembok tinggi memisahkan di antara syurga dan neraka yang dikenal sebagai Al-A'raf. Menurut hadis Nabi SAW, orang yang tempatnya atas tembok tersebut adalah segolongan orang-orang yang beriman. Dia orang beriman lah. Orang kafir tak duduk situ. Pasal orang kafir tak ada pahala, terus masuk neraka. Orang ni orang beriman. Maksud dia masih buat kebaikan. Tapi kebaikan dia tak cukup untuk memasukkan dia dalam syurga.
Dan kemaksiatan pula tak lebih yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Lalu yang amal baik dan amal jahatnya sama banyak. Mereka diasingkan di situ dan akhirnya dengan rahmat Allah mereka akan dimasukkan dalam syurga. Jadi golongan inilah yang akhir sekali masuk syurga. Selepas selesai semua baru settle depan ni. Transit dulu kat situ. Oi, lama lah tuan-tuan. Berapa ramai orang ni nak kira tu. Berapa ramai manusia. Ni geng ni yang terakhir sekali, last sekali masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kulla bisimahum wa nadau ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar wa qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dan di antara keduanya ini syurga neraka itu ada batas pendinding. Ini Allah sebut dalam Quran surah Al-A'raf sallallahu alaihi wasallam Muhammad ayat 47 ayat 46. Dan di antara keduanya di syurga neraka itu ada batas pendinding dan di atas Al-A'raf itu ada sebilangan orang yang mengenal tiap-tiap seorang yakni daripada ahli syurga dan neraka dengan tanda masing-masing. Depa tengok di syurga depa kenal orang-orang ahli syurga. Depa tengok dalam neraka depa kenal ahli-ahli neraka. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan mereka menyeru kepada penduduk syurga, salamun alaikum. Salam sejahtera kepada kamu semua wahai ahli syurga. Sedang mereka sendiri belum memasukinya, sedangkan mereka sangat ingin segera memasukinya. Duk tengok orang dalam syurga dapat nikmat seronok lah. Teringinlah nak masuk tapi tak boleh masuk. Buat apa? Salamun alaikum. Ucap salam sejahtera ke atas kamu wahai penduduk syurga. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka kata apa? Tengok belah neraka pula. Mereka kata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau golongkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim itu. Selepas Allah menyebutkan dialog di antara ahli syurga dengan ahli neraka pada awal ayat sebelumnya itu Al-A'raf ayat 44. Lalu Allah mengingatkan bahawa di antara syurga dengan neraka ada tembok yang tinggi yang menghalang penduduk neraka masuk dalam syurga. Tembok ni tinggi. Tembok ni fungsi dia tak mau ahli neraka lompat masuk dalam syurga. Menurut Ibn Jarir yang dimaksudkan dengan hijabun dalam ayat ini ialah tembok tinggi yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min qablil azab. Lalu diadakan di antara tembok, diadakan di antara mereka tembok yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada seksa, yang ini neraka. Surah Al-Hadid ayat 13. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, ini cerita tentang, nanti kita akan cerita orang Ashabul A'raf ni dapat cahaya. Tempat gelap. Tapi Allah akan bagi cahaya masing-masing mengikut kepada amal dia waktu hidup di dunia dulu ni. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah Al-A'raf yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa 'alal a'rafi rijalun, di atas A'raf itu ada sebilangan lelaki. As-Sa'di mengatakan dinamakan A'raf, dinamakan Al-A'raf kerana penduduk di situ mengenali semua orang. Dia cerita penduduk Al-A'raf ni kenal ahli syurga, kenal ahli neraka, kenal. Sebab tu dinamakan sebagai Al-A'raf. Ungkapan ulama tafsir berbeza-beza berkaitan dengan penduduk Al-A'raf ini. Siapakah mereka ini sebenarnya? Tapi semua pendapat saling berdekatan. Pengertiannya yang berasal kepada satu pendapat. Mereka adalah kaum-kaum yang amal kebaikan dan keburukannya sama. Walaupun ulama-ulama duk beza pendapat, siapa sebenarnya duduk atas tembok Araf ni, tapi kesimpulan yang mereka boleh buat hampir sama saja maksud dia, iaitu orang yang pahala dengan dosa dia sama banyak. Hadis-hadis berkaitan dengan penghuni Al-A'raf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Tuan, Nabi SAW pernah cerita tentang orang yang masuk syurga paling last kali. Orang yang masuk syurga paling last sekali dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ni tuan-tuan, orang yang masuk syurga, saya akan cerita. Dia ada tanda. Dia panggil jahannamiyin. Bekas ahli neraka jahannam. Ada tanda kat dia. So, orang boleh kenal kata, oh ni bekas ahli neraka jahannam. Bila dia dah habis semua azab-azab dia dekat dalam neraka tu, maka dia nak masuk pergi syurga lah. Tapi dia orang paling last sekali, tak ada orang dah, dia lah paling last sekali. Hangit rentung. Tuan-tuan baca dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Ibnu Kathir cerita, waktu kita melintah titian sirat, nak melintah titian sirat ni duduk atas neraka. Dia punya bahang neraka ni, waktu kita melintas tu, kena bahang rentung. Sampai sana, rentung hangit. Dah, Ustaz Muhammad nak cerita. Allah sebut dalam Quran, kita akan melalui neraka tu. Semua orang akan melalui neraka tu. Tapi dia ikut amal masing-masing. Ada orang dia punya lintas neraka tu tuan-tuan. Dia sampai sebelah sana, dia tanya malaikat, mana jembatan yang depa duk cerita tu? Dia kata tadi hang dah lalu dah. Dia punya laju dia lalu sampai dia tak perasan kata dia lalu kat atas neraka tu. Tu ada orang yang dia melintas tu sepantas kilat. Lintas tu saja pun dah rentung dah, tuan-tuan boleh bayang kalau duduk dalam neraka tu lagu mana. Lalu bila dia keluar dalam keadaan rentung, dia malu. Ya Allah, macam mana ni keadaanku ni, macam mana ni keadaan ni, malu. Dia dimandikan di satu sungai nama Nahrul Hayah. Dimandikan dekat sungai tu, maka tubuh dia jadi elok balik. Cuma ada tanda kat dia. Tanda jahannami, dia bekas neraka jahannam. Lalu subhanallah, dia kata dekat Allah, ya Allah, nampak satu pohon yang besar, pohon yang cantik. Dia kata, ya Allah, boleh tak aku nak pergi duduk berteduh saat kat bawah pokok ni? Hangat lama dah duduk dalam neraka tu. Hangat lama dah. Ni nak pergi duduk tempat teduh ni boleh tak? Ada pokok cantik je kan, nak pergi duduk tu boleh tak? Allah kata, boleh tapi biasalah, nanti mesti nak lebih pada tu. Doa ya Allah, doa nak takat tu aja. Panggil kita lah kan. Takat tu tak mau lebih dah, nak takat tu aja. Lalu tak apa, Allah bagi dia pun sampai kat situ tuan-tuan, nampak pula pintu syurga. Sampai tengok nampak pintu syurga. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak pergi tepi pintu tu aja? Dia kata apa tadi? Allah kata, duk kata dah. Dia kata, memang takat tu, tapi nak lagi, memang takat tu. Duk kata tadi, tak apa ya Allah, nak pergi tepi pintu syurga, nak pergi duduk kat tepi tu aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan apa Allah kata tapi lagi mesti nak lebih lagi. Doa ya Allah, doa nak takat tu aja. Dia pun pergi tuan-tuan, sampai kat tepi pintu syurga, tengok dalam syurga, ya Allah, cantiklah. Ya Allah, nak masuk dalam syurga. Allah kata, memang duk kata dah. Kita salli ala Muhammad. Kata, pilah masuk tak apa. Tapi dia tanya Allah, tapi ada tempat kan lagi dalam syurga ni untuk saya ni? Allah kata ada. Kamu nak macam mana? Kamu tahu tak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan kenikmatan paling hebat dalam dunia. Orang yang dapat nikmat paling hebat dalam dunia. Seluruh apa yang dia miliki dalam dunia tu semua dia punya. Dia bayang tak? Semua yang ada dalam dunia ni semua milik dia. Oi, banyaklah tuan-tuan. Nah. Kita Sembarang Jaya pun jalan tak habis lagi. Semua yang ada kat Sembarang Jaya ni semua milik kita. Keluar pada Sembarang Jaya Pulau Pinang, seluruhnya ni barang milik kita. Keluar pada Pulau Pinang ni, seluruh pada Malaysia ni semua barang milik kita. Keluar pada Malaysia ni, negara jiran, semua yang ada kat dalam dunia ni semua milik kita belaka. Kaya, manusia paling kaya dalam dunia kot. Yang atas darat, yang dalam laut apa, semua yang ada, semua milik kita. Kaya tak? Kaya.
bagimu 10 kali ganda daripada itu. Tu kenikmatan yang akan diperolehi oleh orang yang paling last kali masuk syurga. Dunia dan segala isinya 10 kali ganda. Kita harap kita tak lah kot. Sebab ada dah Nabi sebut dah nama dia siapa, bukan nama kita kot. Mudah-mudahan kan. Tapi jangan duk kira lah nak masuk sat dalam neraka. Tak apalah masuk sat-sat dalam neraka pun jadi. Oi, jangan ambil dah tuan-tuan. Kalau boleh tak mau masuk, terus nak masuk syurga. Ashabul A'raf pun tak mau. Ashabul A'raf pun tak mau. Ashabul A'raf ni dia antara orang yang kena tunggu, kena dia panggil apa? Waitlist lah. Kalau kita pergi dekat apa, dekat airport tu apa penuh waitlist dulu adalah waitlist lah, tak ada lah kot. Tunggu kalau ada orang tak mai ke apa boleh masuk pergi. Apa semua. Dan salli alaihi Muhammad. Allah sekali baru masuk. Dan Allahumma salli alaihi Muhammad. Okey. Hadis-hadis berkaitan dengan penghuni Al-A'raf. Yang pertama, mereka daripada kalangan kaum yang pahala dan dosanya seimbang. An Jabir bin Abdullah qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amistawat hasanatu sayyi'atuh faqala ulaika ashabul a'raf lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Daripada Jabir Abdullah ibnu Abdullah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang yang amal kebajikan dan amal keburukannya sama. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah penghuni Al-A'raf, mereka tidak dapat masuk syurga padahal mereka sangat menginginkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Yang kedua, siapa yang kedua ni? Mereka ialah orang yang syahid berjihad di jalan Allah sedangkan mereka tidak mendapat izin ibu dan ayah mereka. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Muhammad bin Munkadir an rajulin min Muzayyanah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf faqala innahum qaumun kharaju usatan bighairi idn abaihim faqutilu fi sabilillah. Daripada Muhammad ibnu Munkadir, daripada seorang laki-laki di kalangan Bani Muzayyanah yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang yang Ashabul A'raf ni, penduduk Ashabul A'raf. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW pun berkata, sesungguhnya mereka satu kaum yang berangkat untuk berjihad fi sabilillah dalam keadaan derhaka kerana tidak izin, tanpa izin ibu dan bapa mereka, lalu mereka gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Syahid tapi tak minta izin ibu ayah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz sedikit berbeza, an Yahya bin Abdurrahman Al-Muzani an abihi qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf faqala hum nasun qutilu fi sabilillah bima'siyati abaihim famana'ahum min dukhulil jannah wa ma'siyatu abaihim wa mana'anhum nar qatluhum fi sabilillah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dari Yahya bin Abdurrahman Al-Muzani daripada ayahnya berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam keadaan derhaka kepada ibu bapa mereka. Mereka tidak dapat masuk syurga kerana derhaka kepada ibu bapa mereka, dan mereka tidak dapat masuk neraka kerana telah gugur berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, siapakah penghuni Al-A'raf? Mereka yang diletakkan di atas Al-A'raf menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Jarir mengatakan kepada Huzaifah bahawa baginda pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf, maka baginda menjawab bahawa mereka adalah kaum-kaum yang sama kebaikan dan keburukannya sehingga amal keburukannya mencegahnya masuk syurga, sedangkan amal kebaikannya menahan hingga tidak masuk syurga. Huzaifah melanjutkan kisahnya,
Bahawa kerana itulah mereka diberhentikan di atas tembok yang tinggi itu untuk menunggu apa yang diputuskan oleh Allah kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi yang keempat, penghuni Al-A'raf akan mendapat cahaya nur yang akan menerangi mereka sehinggalah Allah membuat keputusan. Ibn Jarir meriwayatkan melalui jalur dengan keterangan yang terlebih terperinci. Abu Hamid Ibn Abdul Rahman mengirimkan utusannya kepadaku, sedangkan ketika itu di sisinya terdapat Abu Zanad. Tiba-tiba keduanya membicarakan satu pembicaraan mengenai penghuni Al-A'raf tidak seperti yang disebutkan. Maka saya berkata kepada keduanya, jika kamu suka maka aku akan ceritakan kepada kamu mengenai apa yang pernah diceritakan oleh Huzaifah. Keduanya menjawab, ceritakanlah. Saya mengatakan bahawa sesungguhnya Huzaifah pernah menceritakan tentang penghuni Al-A'raf. Huzaifah mengatakan, mereka adalah satu kaum yang diselamatkan oleh amal kebaikannya daripada neraka, tapi terhalang untuk masuk syurga oleh amal keburukannya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke pundi-pundi neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Tuhanmu menjenguk dan berfirman kepada mereka, pergilah kamu dan masuklah kamu ke dalam syurga, sesungguhnya aku telah memberikan keampunan untuk kamu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Mas'ud mengatakan, kelak di hari kiamat manusia akan dihisab. Maka barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak satu tingkatan daripada amal keburukannya, maka dia akan masuk syurga. Barang siapa yang amal keburukannya lebih satu tingkat saja daripada amal kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan firman ini, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, hingga akhir ayat berikutnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa timbangan amal dapat menjadi berat dan ringan hanya dengan kadar satu biji sawi saja. Ibnu Mas'ud mengatakan pula, barang siapa yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, maka dia akan masuk. Barang siapa yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, maka dia termasuk penghuni Al-A'raf. Para penghuni Al-A'raf diberhentikan di atas sirat. Kerana itu mereka mengetahui ahli syurga dan ahli neraka. Apabila mereka melihat kepada ahli syurga, mereka mengatakan salamun alaikum. Apabila mereka menoleh pandangan mereka ke arah kiri mereka, mereka melihat ahli neraka. Lalu mereka bersama berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Mereka meminta perlindungan kepada Allah agar jangan ditempatkan bersama ahli neraka. Ibnu Mas'ud mengatakan, adapun orang-orang yang mempunyai amal kebaikan, mereka diberi nur yang dengannya mereka dapat berjalan. Tengok, tempat tu gelap. Gelap segelap-gelapnya. Orang yang ada kebaikan, Allah bagi dekat dia nur, cahaya, berdasarkan kepada amalan dia. Maka dia menggunakan nur cahaya tersebut, sallallahu alaihi wasallam, dengannya dia dapat berjalan. Nur itu menyinari bahagian depan dan bahagian sebelah kanan mereka. Pada hari itu, setiap hamba diberikan nur. Demikian pula setiap umat. Tetapi apabila mereka sampai di sirat, maka Allah mencabut nur setiap orang munafik, laki-laki dan perempuan. Waktu awal itu dapat, sampai dekat sirat Allah cabut nur daripada kalangan orang munafik laki-laki dan perempuan. Ketika ahli syurga melihat bahawa mereka tidak bersua dengan orang-orang munafik, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Surah Tahrim ayat 8. Adapun penghuni Al-A'raf, nur mereka tidak dicabut daripada mereka, tapi tetap berada di hadapan mereka. Tuan ingat, nanti di padang mahsyar kita semua ada nur, semua ada cahaya masing-masing. Semua ada cahaya masing-masing. Dalam riwayat ni cerita, riwayat Ibnu Jarir, bila sampai dekat sirat, orang-orang munafik ni Allah cabut cahaya daripada ni. So dia kegelapan, dia tak nampak jalan. Ada orang yang cahaya dia terang, nampak sejuh mata memandang. Ada orang yang cahaya dia dapat takat nampak dekat kaki dia aja. Ada orang yang cahaya dia sekejap ada, sekejap tak ada. Tuan-tuan, tapi orang yang Allah tempatkan di Ashabul A'raf, mereka ni tetap ada cahaya. Cahaya. Sampai bila ni? Sampai Allah mai nanti untuk putuskan mereka ni nak pergi mana. Allahumma salli ala sayyidina. Maka
di tempat itulah Allah menyebutkan keadaannya berfirman, iaitu mereka belum masukinya sedangkan mereka ingin segera masukinya. Mereka hanya mampu berkeinginan untuk masukinya. Ibn Mas'ud melanjutkan kisahnya bahawa sesungguhnya ada seorang hamba apabila mengerjakan satu amal kebaikan, dicatatkan baginya 10 kebaikan. Apabila dia berbuat satu keburukan, maka tidak dicatatkan melainkan satu dosa, satu keburukan. Kemudian Ibn Mas'ud mengatakan, binasalah bagi yang satunya mengalahkan puluhannya. Binasalah bagi orang yang satu kalahkan yang 10. Faham tak dia kata apa? Buat baik dapat 10, buat jahat dapat 1. Pelik tiba-tiba pergi depan Allah dosa banyak, pahala sikit. Celakalah, binasalah orang ni. Yang satu tu boleh challenge dengan yang 10. Pelik. Demikian menurut Ibnu Jarir. Yang berikutnya hadis tentang Ashabul A'raf ni yang terakhir saya baca. Allah akan mengampuni mereka, dibersihkan di sungai Nahrul Hayah, dan akan ada tanda pengenalan pada mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis athar daripada Ibnu Abbas mengatakan bahawa Al-A'raf ialah tembok di antara syurga dan neraka. Para penghuni Al-A'raf berada di tembok tersebut hingga pada ketika Allah mengampunkan mereka. Maka Allah membawa mereka ke sungai yang dinamakan Nahrul Hayah, yakni sungai kehidupan. Kedua sisi sungai itu terbuat daripada batangan emas yang dihiasi mutiara-mutiara. Sedangkan tanahnya adalah kasturi. Lalu mereka dilemparkan ke dalamnya hingga tubuh mereka menjadi elok, dan pada leher mereka terdapat tahi lalat putih yang menjadi tanda pengenalan mereka. Apabila tubuh mereka telah menjadi cantik, lalu mereka dihadapkan di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu Allah berfirman, harapkanlah sesuka hati kamu, mintalah apa yang kamu nak. Maka mereka pun berharap, sehingga habis cita-cita mereka minta. Apa mereka nak? Minta semua, sampai tak ada apa dah, minta semua-semuanya. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, bagi kamu, semua yang kamu harapkan itu menjadi kenyataan, dan hal yang semisal sebanyak 70 kali ganda. Setelah masuk ke dalam syurga, sedangkan pada leher mereka terdapat tanda putih yang jadi pengenalan mereka. Jadi tanda pengenalan mereka, mereka dinamakan orang-orang miskin dalam syurga. Allah Rabbi tuan-tuan, Ashabul A'raf. Dan terakhir, mereka adalah yang paling akhir diperhitungkan. Ibnu Jarir menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai penghuni Al-A'raf. Maka Rasulullah berkata, mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling akhir mendapat keputusan perkaranya di antara sesama mereka. Apabila Tuhan semesta alam telah selesai daripada melakukan keputusan di antara sesama hambanya, maka Allah berfirman, kamu adalah satu kaum yang dikeluarkan dari neraka berkat amal-amal kebaikan kamu, tapi kamu masih belum dapat masuk ke syurga. Kamu sekarang adalah orang-orang yang dimerdekakan olehku daripada neraka. Maka bermain-mainlah di dalam syurga sesuka hati kamu. Wallahu alam tuan-tuan, demikianlah. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab sedikit tentang keadaan Ashabul A'raf. Penutupnya Imam Qurtubi dan lain-lain meriwayatkan sehubungan dengan pengertian mereka. Ada 12 pendapat mengenai Ashabul A'raf. Nah, antara lain ada yang mengatakan mereka adalah orang baik-baik yang panik dalam menghadapi keadaan yang menakutkan di hari akhirat. Ada ulama sebut tu. Siapa yang diletakkan di Ashabul A'raf tu, bila duduk ke akhirat tu dia tak boleh terima, dia takut sangat. Dia anxiety, dia ketakutan sangat, maka Allah ambil dia letak dekat situ tempat duduk kat situ nama Ashabul A'raf. Last kali baru check dia. Ada juga mengatakan mereka sejumlah manusia melihat-lihat keadaan manusia yang lain. Ada yang kata Ashabul A'raf ni tempat dia nak pergi tengok aja. Dia ni tu dia tengok neraka lagu mana, dia boleh tengok macam tempat bersiar-siar macam tu. Ada yang kata lagu tu kak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada pendapat yang lain kata apa? Mereka adalah para nabi. Dan ada pendapat yang lain kata mereka adalah para malaikat. Wallahu alam. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan tengok sendiri apakah Ashabul A'raf. Al-A'raf tu macam mana? Cuma tak maulah jadi Ashabul A'raf tu. Kita minta pada Allah agar kita nanti kalau bolehnya dengan izin dan rahmat dan kasih sayang Allah, kita nak masuk syurga tanpa hisab. Terus je masuk syurga tanpa Allah perhitungkan dosa-dosa dan dosa-dosa kita, insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekadar itu.
Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan Salih Ahmad sedikit pada perkongsian kita ni jadi manfaat kepada kita insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa dinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi alamin. Tuan-tuan, ada satu pengumuman insya-Allah. Yang pertamanya saya nak minta macam mana tadi, saya nak minta semua orang start istighfar. Mula hari ini semua orang start istighfar paling kurang 100 kali. Dan kita doakan supaya Allah mengangkat wabak ni dan Allah selesaikan masalah dengan sebab apa segera. Yang keduanya, dekat luar sana tuan-tuan, saya buat jualan sikit untuk membantu dana pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin. Kami buat madrasah, kami tak ambil yuran. Jadi nak cari dana tu kami buat jualan susu. Susu yang jual tu susu kambing. Kita campur dengan beras perang. Kita campur dengan kurma untuk ganti gula. Dia orang kecil manis ke, orang nak diet ke, boleh minum susu tu. InsyaAllah dia Salih Al-Sayyid Muhammad tak menggemukkan. Mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab saya tak masukkan gula, saya gantikan kurma untuk gula tu, untuk ganti gula tu. Dan sedap insyaAllah. Dan ada beras perang untuk bagi kenyang perut sikit. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Tuan-tuan belilah dengan niat untuk membantu ma'had saya insyaAllah. Mudah-mudahan Allah menggantikan kepada tuan-tuan yang lebih baik dan Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan tuan-tuan insyaAllah. Wallahu a'lam.